Selamat sejahtera diucapkan kepada Diego Atida yang sanggup meluangkan masa untuk menghadiri sesi temuduga dengan kita pada hari ini ya. So seperti kamu semua ketahui rakan-rakan, Diego Atida ni pernah mengajar saya semasa saya di Saint John's untuk menghabiskan STPM saya. Dan kita sangat berterima kasih kan untuk berjumpa dengan Diego Atida pada malam ni. Dan saya mula dengan memperkenalkan diri saya lah. Saya Avinash, anak lelaki Subramaniam. Pelajar yang sampel sejarah. Saya Muhammad Razik Shah bin Muhammad Zabidi, juga merupakan pelajar ISMP Sejarah dan juga kawan Avinash. Saya Muhammad Amr Aiman bin Azhar, juga daripada ISMP Sejarah. Saya Ahmad Iqbal Hazim, ISMP Sejarah ya. Saya Muhammad Fikri bin Ismail, SMP Sejarah. Cikgu boleh introduce diri sendiri? Okey, cikgu merupakan cikgu Nur Atira. Okey, mengajar subjek kesusastraan Melayu Komunikatif bagi tingkatan 6. Okey, dan cikgu mengajar di St. John Institution. Okey, itulah pengenalan sedikit daripada Cikgu Atira. Tapi dia seorang yang humble lah, tak nak tunjuk achievement dia. Okey. Seterusnya kita mulakanlah sesi temuduga kita lah. Tajuk kita adalah masalah tingkah laku pelajar semasa kelas lah. Sama ada online atau face to face. Dan kita boleh memulakan dengan soalan pertama ya. Okey, baiklah, tanpa membuang masa lagi, izinkan saya bertanya beberapa soalan kepada cikgu ya. Pada pendapat cikgu, apakah masalah sasiah pelajar yang sering dihadapi oleh cikgu semasa PDP? Sama ada dalam pembelajaran online ataupun kelas. Boleh tak cikgu terangkan sedikit mengenai masalah tingkah laku tersebut? Terima kasih cikgu. Okey, cikgu direct je. Okey, pertama sekali kalau masalah kelas semasa atas talian, macam biasalah pelajar akan join kelas tapi dalam masa yang sama pelajar tak buka kamera, tidur, betul tak Vinesh? Lepas tu kalau fizikal pula selalunya pelajar akan cepat bosan lah. Pelajar akan cepat bosan kalau PDPC yang lebih menjurus kepada chalk and talk. Jadi pelajar perlu, jadi kalau sebagai guru kena perbanyakkanlah aktiviti yang selain pada chalk and talk dan aktiviti yang lebih fun lah supaya pelajar tak bosan. Sebab pelajar kan akan berada di sekolah kalau untuk tingkatan 6 sehingga pukul 4. Kalau ada kelas tambahan 4 lah. Kalau tak ada kelas tambahan mungkin akan pukul 3 baru habis sekolah lah. Hello, dengar ke? Okey cikgu. Baiklah cikgu. Kalau masalah lain macam masalah tidak buat kerja sekolah ke, ada tak cikgu? Okey, benda tu biasalah kalau tak buat kerja sekolah. Okey, jadi sebagai guru memang kena keep on track lah kalau pelajar-pelajar yang tak buat kerja sekolah tu. Okey, terutamanya bantuan rakan sebaya tu memang penting lah. Untuk pelajar yang tak buat kerja sekolah ni, sebagai seorang guru kita memang kena push lah. Maksudnya push tu keep on track, call dia kenapa tak hantar. Okey, lepas tu follow up, sentiasa follow up supaya pelajar tu hantar juga sebab kita nak tahu dia punya perkembangan. Satu soalan daripada saya cikgu. Tentang masalah kehadiran. Kalau macam cikgu pernah hadapi tak masalah ketidakhadiran pelajar? Selalu berlaku. Dalam kelas atas talian ke? Ke fizikal? Boleh. Mana boleh. Atas talian ataupun sama ada dalam kelas harian lah. Okey, memang selalu berlaku lah. Atas talian pernah, fizikal pernah. Kalau fizikal selalunya kita akan, kalau masalah kehadiran ni, pertama sekali memang kita akan libatkan ibu bapa lah, parents. Sebab apa? Apa-apa pun kita mana apa semua. Sebab pelajar libatkan parents, dia akan lebih orang kata takut lah. Okay, kadang-kadang pelajar ni dia akan takut pada ayah dia atau mak dia. Jadi bila kita call direct on parents, dia akan cepat itulah. Dia akan
orang kata hadir ke sekolah. Okay, jadi kalau boleh libatkan parents, ataupun kalau melibatkan dah terlalu panjang masalah kehadiran tu, memang kita akan bagi surat lah, surat amaran. Okay, kalau dapat surat ni selalunya parents memang akan kena datang sekolah. Jadi parents kalau jaga air muka, jadi memang nak tak nak dia akan push anak dia untuk hadir jugalah. Okey, cikgu, baik. Sekian pencerahan sebentar tadi. Saya serahkan kepada penemu bual yang kedua untuk memberikan soalan yang seterusnya. Terima kasih. Okey, baik. Terima kasih saudara Razik. Soalan saya cikgu. Kan tadi Razik ada tanya banyak masalah pelajar kan, tingkah laku pelajar semasa cikgu sedang mengajar. Sebagai seorang cikgu kan, apa preparation yang cikgu buat untuk menghadapi masalah tersebut dari segi mental ke ataupun dari segi ni jugalah persediaan untuk mengajar tu, macam mana cikgu boleh prepare diri cikgu? Okay, kalau atas talian selalunya, okay, first thing yang cikgu akan buat adalah minta pelajar on camera. Macam sekarang lah, on camera kan. Jadi kita tahu apa pelajar tu buat. Okay, jadi kalau pelajar tak on camera, memang kita tak akan mulakan kelas lah. Kita akan bagi sedikit ugutan lah. Kalau tak on camera, maksudnya tak hadir. Macam tu. Okay, cikgu rasa korang pun pernah alami kan. Okay, kalau fizikal selalunya masalah fizikal, kalau masalah bosan tu macam cikgu cakap tadi lah, PDPC tu mesti ke arah fun. Okay, tak boleh chalk and talk. Okay, korang pun kalau chalk and talk mesti korang akan rasa bosan, betul tak? Okay, jadi PDPC tu adalah PDPC yang orang kata melibatkan, selalunya kita akan melibatkan perbincangan, okay, PDPC yang bergerak. Sebab mengajar pelajar tingkatan 6 ni, dia tak boleh chalk and talk, sebab dia akan cepat bosan. Okay, jadi PDPC yang banyak orang kata melibatkan kemahiran berfikir lah. Okay, contoh macam meja bulat, kebanyakan perbentangan supaya pelajar boleh keluarkan dia punya idea, supaya pelajar boleh berfikir secara kritis dan analytical. Okay. Okey, baik cikgu. Sedikit lagi tambah sikit. Dari pengalaman cikgu lah saya nak tahu sikit. Adakah cikgu pernah mengalami situasi di mana macam pelajar tu betul-betul streskan cikgu lah. Macam cikgu dah tak tahan lah. Kalau macam tu apa langkah yang sepatutnya cikgu buat dan apa yang langkah yang cikgu buat kalau jadi macam tu lah. Untuk nasihat kami lah, bakal cikgu kami pun. Maksudnya pelajar macam mana? Pelajar betul-betul masalah lah yang tak dengar arahan ke, yang sampai cikgu stres lah. Macam mana layan murid-murid macam tu? Oh, masalah pelajar yang tak hadir apa semua tu. Yang macam memang teruk lah, jenis yang teruk Belajar Okay, pun tak kalau- rajin. Oh. macam cakap diri sendiri je. Okay, kalau pelajar macam tu, selalunya kalau ibu bapa tak jalan, surat pun tak jalan, okay, cara terakhir ialah kita gunakan pendekatan jiwa lah. Apa yang sebenarnya pelajar nak, apa masalah dia sebenarnya. Okay, tapi setengah pelajar dia tak open. Okay, kalau dia tak open, selalunya kita akan gunakan rakan sebaya lah. Okay, sebab apa, dengan kawan dia akan buka. Kadang-kadang dengan cikgu tak buka. Tapi kalau dia nak buka dengan cikgu, itu lebih baik lah. Kita boleh tahu masalah pelajar, apa masalah pelajar, kenapa dia tak tu. Ada setengah pelajar, bila dia open, dia ceritalah, oh kawan-kawan pulaukan dia. Jadi dia rasa macam tak boleh. Padahal itu hanya imajinasi dia. Okay, kenapa dia tak hadir ke sekolah, kenapa dia tak boleh buat. Okay, kalau dari segi, sebenarnya kalau dari segi rakan sebaya banyak membantu kot. Untuk pelajar-pelajar yang masalah ni kadang-kadang dia bukan saja masalah dalam kelas, tapi juga masalah sebabnya dia daripada broken family, jadi kurang kasih sayang. Okay, jadi bila kawan tak bagi perhatian, dia rasa macam oh dia tak suka aku. Dia sebenarnya pelajar macam ni dia nakkan perhatian saja. Kita kena tegur, oh Avinash boleh ke jawab tadi, bagus, bagi perhatian, bagi dia attention lah, supaya hadir ke sekolah, supaya dia nak bagi tumpuan dalam kelas. Okey, baik cikgu. Sangat memuaskanlah jawapan cikgu. Seterusnya saya pun serahkan kepada penemu bual yang seterusnya lah. Okey, baik cikgu. Saya nak tanya sikit soalan. Kan cikgu dah buat langkah mengatasi masalah tersebut kan? Cikgu tengok di sekolah cikgu ni, kesan dia ke arah positif ataupun negatif? Langkah-langkah yang mengenai PDPC tu?
langkah untuk mengatasi masalah-masalah tu. Jadi kesan dia tu ke arah positif ataupun negatif? Selalunya positif. Tambah lagi kalau kita guna pendekatan jiwa, maksudnya hati ke hati. Sebab selalunya kalau kadang-kadang pelajar ni dengan kaunselor dia tak nak open, tapi dengan guru subjek ke, dengan guru kelas atau rakan sebagainya dia akan lebih open lah. Tetapi take time lah, maksudnya kita cakap dia terus nak buka. Dia kena dari segi semasa ke semasa. Lepas tu kena bagi perhatian lah. Kalau bagi perhatian memang dia akan selalu pelajar macam ni memang dia akan open. Terima kasih. Saudara Iqbal boleh tanyakan soalan? Soalan saya agak lain sikit daripada yang lain cikgu. Pernah tak cikgu menemui pelajar yang pintar cerdas? Maksudnya terlalu pintar. Terlalu pandai lah untuk umur dan taraf sama tu. Terlalu pandai maksud saya. Pernah tak cikgu menemui pelajar ni dan mana cara cikgu handle? Okay. Setiap tahun memang akan ada lah. Kalau macam batch Avina, Vinesh lah. Masalah pintar cerdas ni. Setiap tahun memang akan ada. Dan selalunya pelajar macam ni dia akan cepat bosan kalau kita ajar satu topik tu berulang kali. Sebab dia jenis pelajar cepat pick up. Jadi dalam satu kelas tu mesti akan ada kelompok yang slow learner, okay, pelajar pintar cerdas dan ada yang sederhana kan. Okay, jadi pelajar-pelajar macam ni selalunya apa yang cikgu buat, cikgu akan gunakan teknik little teacher. Maksudnya semasa pembahagian kumpulan tu, jadikan pelajar ni sebagai ketua dalam kumpulan tu. Dia kecil. Okay, maksudnya dia terangkan balik topik tu kepada kawan dia. Okay, suruh dia terangkan balik topik, apa-apa saja topik yang orang kata yang kawan dia susah nak faham ke. Okay, dan selalunya kalau gunakan teknik ni dalam kumpulan tu memang pelajar-pelajar yang slow learner dia akan lebih faham. Sebab apa bila kita mengajar terutamanya untuk tingkatan 6, untuk satu semester kita ada 6 bulan je. Jadi nak habiskan sukatan dalam masa 6 bulan tu kena laju. Sukatan tu kita kena laju, kita kena kejar. Jadi untuk pelajar-pelajar lambat ni memang itulah teknik yang orang kata selama ni cikgu gunakan untuk bagi diorang pick up lah. Jadi pelajar-pelajar yang pintar cerdas ni membantulah apabila diorang jadi guru kecil dalam kumpulan tu. Okay, terima kasih cikgu. Saya serahkan kepada rakan saya seterusnya. Okey, baik cikgu. Soalan saya berkenaan dengan trend. Kalau kita tengok dari segi sekarang, TikTok merupakan platform yang sering remaja-remaja yang guna kan. Jadi, saya nak tanya cikgu lah kan, adakah TikTok itu mempengaruhi tumpuan dan fokus pelajar dalam kelas? Cikgu pernah jumpa tak pelajar yang macam tu? Yang menyebabkan trend dia jadi macam tak fokus dalam kelas. Ataupun jadi kurang beradab ke. Maksudnya main TikTok dalam kelas lah. Dia macam ada buat, dia ikut trend, lepas tu dia macam dia terpengaruh dengan media sosial tu, dia terpengaruh dengan TikTok tu menyebabkan dia tak fokus dalam kelas ataupun dia jadi biadab dengan cikgu-cikgu. Ada tak? Okay, kalau medium TikTok ni, saya jujur cikgu pengguna untuk PDPC. Okay, tapi biasalah kalau ajar budak dekat, sebab cikgu mengajar di bandar, jadi TikTok tu memang akan jumpalah ramai TikToker yang famous lah dalam kelas tu. Kan Vinesh? Lepas tu bagi cikgu, ya betul memang ada setengah pelajar dia akan terlalu ikut trend, terutama dalam penggunaan bahasa-bahasa Selangor, betul tak? Okay, contoh macam select, memilih kan. Okay, lepas tu memang kadang-kadang dia akan keluar ajar tapi kita kena tegur lah. Bahasa tu tak sesuai sebab
guru dengan pelajar pun kita sebenarnya ada batas. Tak boleh nak terlalu orang kata kawan sangat. Okay, sebab bila kita terlalu menganggap kawan sangat, pelajar pun kadang-kadang akan di luar batas lah, akan menyebabkan keraja. Tapi bagi cikgu, TikTok bukan satu platform yang negatif, cuma cara penggunaan pelajar je lah. Kalau terlalu terbawa-bawa atau terlalu mengikut trend, jadi dia akan membawa kepada negatif lah. Okay, TikTok merupakan satu medium yang bagus untuk PDPC. Dan cikgu pun menggalakkan pelajar untuk menggunakan TikTok lah kalau untuk buat video ke apa ke. Okay, jadi cikgu pernah guna TikTok untuk buat kelas PDPC lah, kelas secara online lah. TikTok cikgu tak pernah guna untuk PDPC. Cikgu akan gunakan medium TikTok untuk pelajar. Cikgu suruh pelajar untuk berkarya menggunakan TikTok. Betul tak Avinay? Avinay pernah. Dia pernah berseloka menggunakan TikTok. Ya, betul. Okay, itu saja doktor. Doktor cikgu. Oh, bukan doktor lagi. Silap. Dia biasa. Okay, so sebelum kita akhiri, ada ke sesiapa nak tambah apa-apa soalan special ke? Tak ada, Boleh saya tambah soalan? Boleh cikgu? Boleh cikgu. Saya tanya satu soalan lagi. Cikgu boleh tak cikgu bagilah beberapa nasihat untuk kepada bakal guru dalam mendepani dunia pendidikan ni lah cikgu. Itu soalan saya. Terima kasih cikgu. Bakal guru untuk menepati dunia pendidikan. Hati kena sadar. Okay, pasal budak zaman sekarang hati kena sadar. Bila masuk posting, orang bagi kerja terima je. Kita angguk saja. Bila dah lepas 3 tahun tu sah jawatan, bolehlah geling. Okay, lepas tu kalau ikutkan sebab apa cikgu kata hati kena sadar, sebab pelajar sekarang macam soalan-soalan kamu tadilah. Pelajar sekarang mungkin akan banyak terpengaruh dengan media sosial. Jadi tingkah laku diorang pun akan di luar jangka lah. Okay, kalau kena maki depan-depan, janganlah pergi sepak pula muka budak tu. Ada budak-budak masalah. Selalu budak-budak macam ni kalau kita bagi tanggungjawab, dia orang akan, selalunya dia akan boleh bawa lah tanggungjawab tu. Itu sajalah. Terima kasih cikgu atas jawapan yang yang sangat memuaskan lah cikgu. Okay, baiklah. Dengan tu nampaknya kita sudah sampai ke ujung temu bual kita pada hari ini ya. Sekali lagi kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada Cikgu Atira. Cakaplah kuat-kuat. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Terima kasih semua. Okay, terima kasih. Assalamualaikum. Baik cikgu.